Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam Kelab Doktor Muda. Pada kali ini, murid akan didedahkan dengan skop 1 iaitu pengenalan Doktor Muda. Dalam skop 1, ada beberapa unit yang perlu murid-murid ketahui. Bagi unit 1, iaitu Saya Doktor Muda. Apa itu Doktor Muda? Definisi Doktor Muda adalah murid yang dipilih dan diberikan latihan dari segi pengetahuan dan kemahiran berdasarkan modul latihan Kelab Doktor Muda. Doktor Muda bertindak sebagai ejen perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku kesihatan untuk diri sendiri, rakan, keluarga dan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf kesihatan. Mari kita beralih kepada peranan dan tanggungjawab Doktor Muda. Yang pertama, dapat mempromosikan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan rakan, anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, seorang Doktor Muda boleh mendorong rakan supaya menjaga kebersihan diri, bersikap positif dan bertingkah laku sihat. Yang ketiga, sebagai Doktor Muda, bolehlah menjalankan pemeriksaan kebersihan diri dalam kalangan semua murid. Peranan dan tanggungjawab Doktor Muda yang keempat adalah bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran sekolah. Dan peranan yang terakhir adalah membantu anggota kesihatan menjalankan aktiviti kesihatan. Apakah aktiviti Doktor Muda yang boleh dijalankan di sekolah? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ahli Doktor Muda boleh menjalankan pemeriksaan kebersihan rambut dan telinga kepada kawan-kawan. Yang kedua, pemeriksaan kuku, jari dan kaki. Yang ketiga, pengukuran tinggi. Yang keempat, penimbangan berat badan. Yang kelima, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Yang keenam, memastikan kotak pertolongan cemas sentiasa lengkap. Yang ketujuh, menyampaikan mesej kesihatan kepada rakan. Yang ke-8, melaporkan kejadian demam, muntah, cerit-berit, luka atau masalah kesihatan kepada guru bertugas. Yang ke-9, dapat mengesan dan memberi bantuan awal kecederaan ringan seperti luka atau cala. Dan yang terakhir, yang ke-10, menghadiri sesi perjumpaan bersama anggota kesihatan dan ibu bapa. Apakah aktiviti Doktor Muda yang boleh dijalankan di rumah dan di komuniti? Terdapat 4 aktiviti iaitu yang pertama, menyampaikan mesej kesihatan kepada rakan, membantu ahli keluarga dan masyarakat menjalankan aktiviti gotong royong. Yang ketiga, menggalakkan ahli keluarga dan masyarakat menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Yang keempat, memaklumkan atau melaporkan kejadian demam, muntah, cerit-berit dan masalah kesihatan ahli keluarga dan masyarakat kepada anggota kesihatan yang berhampiran. Keperluan dan kepentingan mencatat aktiviti dalam buku catatan. Terdapat 2 jenis buku catatan yang perlu diisi oleh ahli Kelab Doktor Muda. Yang pertama, buku catatan aktiviti harian dan yang kedua, buku catatan aktiviti Doktor Muda. Ia dibekalkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Ia adalah salah satu instrumen permakahan penilaian kompetensi Doktor Muda. Yang ketiga, ia adalah sebagai salah satu rasional pemilihan Doktor Muda. Yang keempat, ia dapat memudahkan guru penasihat membuat pemantauan aktiviti kelab. Yang kelima, ia memastikan agihan tugas adil dan sama rata dalam kalangan ahli Doktor Muda sekolah. Yang keenam, boleh menilai sekolah yang aktif atau tidak. Dan yang ketujuh, sebagai platform untuk Doktor Muda memberi cadangan untuk meningkatkan lagi kesihatan murid, kebersihan bilik darjah dan sekolah.
Apa yang terkandung di dalam buku catatan aktiviti harian? Yang pertama, perlulah ada jenis aktiviti. Yang kedua, tarikh. Yang ketiga, tempat aktiviti dilaksanakan. Yang keempat, bilangan rakan sebaya yang terlibat. Yang kelima, cadangan atau tindakan daripada aktiviti. Yang keenam, pengesahan guru penasihat dan tanda tangan ibu bapa atau penjaga. Doktor muda perlu mencatat aktiviti yang dilaksanakan di luar sekolah atau di bilik darjah. Doktor muda juga boleh menggunakan buku yang sama untuk mencatat tingkah laku sihat dan tidak sihat yang diamalkan oleh ahli keluarga dan masyarakat setempat. Manakala bagi buku catatan aktiviti doktor muda, perkara yang terkandung adalah yang pertama, jenis aktiviti. Yang kedua, tarikh. Yang ketiga, tempat aktiviti dilaksanakan. Yang keempat, bilangan rakan sebaya yang terlibat. Yang kelima, cadangan atau tindakan daripada aktiviti. Yang keenam, pengesahan guru penasihat dan tanda tangan ibu bapa atau penjaga. Doktor muda perlu mencatat aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Doktor muda juga perlu mendapatkan pengesahan daripada guru yang berada di kawasan aktiviti atau dari guru penasihat kelab doktor muda. Baiklah, untuk unit kedua, skop 1, murid akan mengenali kemudahan kesihatan. Apakah kemudahan kesihatan yang terdapat di Malaysia? Mari kita lihat. Baiklah, yang pertama, kita ada rawatan pesakit luar. Rawatan pesakit luar adalah untuk kecemasan dan trauma. Klinik pakar seperti pediatrik, pembedahan, telinga, hidung dan tekak, ENT, pergigian, perbidanan dan sakit puan, ortopedik, perubatan dan pediatrik. Selain itu, perkhidmatan yang ada juga adalah yang kedua, rawatan pesakit dalam wad, iaitu perubatan, pembedahan, kanak-kanak 12 tahun ke bawah, perbidanan dan sakit puan, obstetrik and gynecology, ortopedik untuk tulang, telinga, hidung dan tekak, iaitu otorinolaryngologi, ENT. Untuk mata, optalmologi. Untuk psikiatrik dan kesihatan, seterusnya rawatan rapi ICU Intensive Care Unit, rawatan jantung CCU Cardiac Care Unit, rawatan rapi neonatal NICU Neonatal Intensive Care Unit untuk baby. Yang ketiga, peranan dan perkhidmatan perubatan yang terdapat di hospital adalah Dewan Bedah, Pendidikan Pesakit, Farmasi, Patologi iaitu makmal perubatan, Radiologi iaitu X-ray, tabung darah, Fisioterapi dan rawatan cara kerja, Kerja sosial perubatan, Dietetik, Hemodialisis dan pengurusan. Terdapat beberapa peranan dan perkhidmatan kesihatan yang perlu diketahui oleh ahli doktor muda. Yang pertama, Pejabat Kesihatan Daerah, PKD. Ia menyediakan perkhidmatan perubatan, pergigian dan farmasi. Ia menjalankan promosi kesihatan. Ia mencegah dan mengawal penyakit. PKD juga menjaga kesihatan masyarakat. Yang kedua adalah klinik kesihatan. Klinik kesihatan adalah fasiliti kesihatan yang menjadi titik permulaan masyarakat untuk memperolehi perkhidmatan penjagaan kesihatan asas. Ia diketuai oleh pegawai pentadbir perubatan, iaitu doktor. Yang ketiga adalah klinik desa. Klinik desa adalah tempat untuk rawatan ringan, penjagaan ibu mengandung antenatal, penjagaan selepas bersalin postnatal, imunisasi, penolong pegawai perubatan dan jururawat masyarakat yang mengetuai di klinik desa. Yang keempat adalah klinik bergerak. Klinik bergerak diwujudkan untuk penduduk kawasan luar bandar yang jauh daripada kemudahan kesihatan statik seperti ladang, kampung tradisional dan penempatan orang asli. Yang kelima, klinik komuniti. Ia biasanya berdekatan dengan kawasan perumahan di bandar dan mudah dikunjungi oleh penduduk setempat. Ia dapat meringankan beban masyarakat yang ingin mendapatkan rawatan.
Peranan dan perkhidmatan kesihatan yang keenam adalah peranan dan perkhidmatan pergigian. Yang pertama, perkhidmatan kesihatan pergigian asas seperti pemfluoridaan bekalan air, promosi kesihatan pergigian, program untuk murid sekolah, prasekolah dan ibu mengandung. Yang kedua, perkhidmatan kesihatan pergigian pakar iaitu ortodontik, periodontik, pembedahan mulut, pediatrik pergigian dan perubatan atau patologi mulut. Bagi perkhidmatan rawatan pergigian, tampalan gigi, cabutan gigi, pensakrilan dan penggilapan, pembuatan gigi palsu dan rujukan pakar. Peranan dan perkhidmatan kesihatan yang ketujuh ialah peranan farmasi. Terdapat farmasi pesakit luar, kaunseling ubat-ubatan, stor ubat, bekalan wad farmasi, farmasi klinikal dan pendidikan pengguna. Bagi unit 3, murid akan dapat menyampaikan mesej kepada rakan dan keluarga. Bagaimanakah caranya untuk menyampaikan ceramah yang berkesan? Bagi sebelum berucap, murid perlulah membuat persiapan tajuk, iaitu murid perlu memahami tajuk dan topik yang akan disampaikan, mencari bahan rujukan ceramah, menyediakan rangka ucapan dan menyediakan beberapa contoh berkaitan untuk menjelaskan mesej. Yang kedua, murid perlulah membuat persiapan diri seperti memakai pakaian seragam doktor muda atau kemas dan bersih, senyum dan kelihatan bersedia, sentiasa tenang dan berlatih berucap dan melihat contoh cara berucap. Bagi semasa berucap, murid haruslah mewujudkan kemesraan dengan audien. Murid perlulah memulakan dengan bertanya soalan berkaitan tajuk ceramah. Murid perlu menerangkan tajuk ceramah dengan kesihatan kita. Murid perlu memberi pujian kepada audien kerana sudi mendengar ceramah. Suara jelas dan terang, berdiri memandang audien dan memberi ringkasan idea sebelum berhenti. Terdapat petua komunikasi berkesan iaitu A, B, C, D, E, F, G. A untuk accurate, tepat. B untuk brief, ringkas. C untuk clear, jelas. D untuk direct, secara langsung. E untuk easy, mudah. F untuk fast, lancar. G untuk good taste, sedap didengar. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kredibiliti semasa menyampaikan ucapan atau ceramah. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, mempunyai sikap dinamik iaitu bertenaga, aktif dan penuh minat semasa berucap. Ahli kelab Doktor Muda juga perlulah konsisten iaitu pendirian sama sepanjang ucapan. Yang ketiga, ahli Doktor Muda perlu ada rasa keramahan iaitu lemah lembut dan tidak bongkak. Yang keempat, kejujuran iaitu bercakap benar. Yang kelima, keikhlasan, tidak berpura-pura. Yang keenam, memberi penekanan kepada mesej yang disampaikan. Dan yang ketujuh, mengambil berat terhadap audien. Di antara ruang dan peluang untuk mendidik rakan sebaya, pada waktu bila dan di manakah yang sesuai untuk ahli Doktor Muda dapat mendidik rakan sebaya? Ia dapat dijalankan pada perhimpunan awal pagi, di program kelas angkat, radio sekolah, di kantin, di tandas, perjumpaan kokurikulum, perkhidmatan lawatan atau riadah dan semasa melihat rakan sebaya mengamalkan tingkah laku negatif. Begitulah tadi pembelajaran skop 1 modul latihan Kelab Doktor Muda. Selamat datang ahli Kelab Doktor Muda dan selamat belajar.